Ayat 115 mengenai muamalah Allah Ta'ala terhadap amalan Allah. Jadi Allah beritahu wa yusari'una fil khairat. Jadi mereka di kalangan ahli kitab apabila dia masuk Islam, ada mereka ni bersifat seperti ini, iaitu yusari'una fil khairat, sentiasa berlomba-lomba rebut peluang dengan memperbanyakkan kebajikan. Jadi ahli kitab seperti ini apabila masuk Islam, wa ulaika minas shalihin, dan mereka itu adalah golongan yang betul-betul saleh. Jadi amalan ini tidak perlu bimbang. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfar. Apa saja amalan yang mereka boleh buat, minta saja amalan itu jenis kebaikan yang sabit daripada wahyu, falan yukfaru, maka saja amalan itu tidak hilang penghargaan daripada Allah Ta'ala. Paling baru maka mereka tidak hilang penghargaan, bahkan Allah Ta'ala akan hargai. Jadi mereka tidak akan disia-siakan untuk diberi balasan. Minta buat saja apa saja amalan, Allah akan hargai. Mereka tidak akan dihampakan daripada memberi balasan. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui siapa sebenarnya golongan yang bertakwa. Takhwif ukhrawi, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Sesungguhnya mereka yang kafir di dunia lagi tidak boleh membantu mereka itu daripada azab Allah oleh harta benda mereka dan oleh anak pinak mereka. Biasanya mereka ni dengan sebab harta benda dan anak pinak lah, harta benda dengan pengaruh lah, menyebabkan orang itu kufur. Allah kata harta benda dan juga pengaruh tidak boleh menyelamatkan daripada azab Allah semasa dunia ini lagi, walaupun sedikit. Minallahi syai'an, jadi min azabillahi syai'an. Akhirat nanti wa ulaika ashabun nar, mereka yang bersifat seperti itu yang dikufur pada Allah Ta'ala, walaupun ada harta benda, walaupun ada anak pinak, ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan berkekalan dalam neraka itu. Biasanya orang sesat ini pun dia bukan sesat dengan keadaan laungnya lidah saja, tapi dengan harta benda mereka korban. Penentang-penentang Nabi di kalangan musyrikin Mekah, penentang-penentang Nabi di kalangan Yahudi Bani Nadir atau Bani Quraisyah, infak harta banyak sekali untuk menjahanamkan Islam. Tapi infak mereka itu memberi kesan musibah kepada mereka. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayati dunya, bandingnya apa saja yang mereka infakkan semasa dunia ini. Apa saja yang mereka infakkan semasa dunia ini, orang bawahan membayar kepada orang atasan. Dalam tafsir Rahmani kata orang bawahan membayar kepada ulama-ulama yasu, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang ikut kehendak mereka, jadi ulama dunia. Dia dapat bayaran. Jadi apa saja yang golongan ahlu kitab Yahudi Nasara ni menginfakkan harta semasa dunia ini kepada ulama-ulama dunia mereka, tidak ubah seperti kamathali rihi, seperti angin yang sangat kuat, seperti angin yang sangat kuat. Fiha sirun, dalam angin itu ada suhu yang sangat sejuk. Angin yang dalam itu suhu dia sangat sejuk. Lalu asabat hartha qaumi, lalu angin itu menimpa tanaman satu kaum, kaum yang zalamu anfusahum, yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan kufur dan ingkar. Lalu angin itu ahlakathu, telah membinasakan tanaman. Angin yang suhu sejuk itu membinasakan tanaman. Allah tak lebih tahu wa ma zalamullah, dan Allah tidak menzalimi mereka dengan ada ke angin kencang ini, walakin anfusahum yadlimun, akan tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri kerana mengabaikan arahan Allah.
Jadi untuk mengelakkan daripada Yahudi Nasara merosakkan umat Islam, maka umat Islam kena bersatu menjadi satu umat yang sentiasa mengajak kepada kebaikan, yang sentiasa menghidupkan perkara ma'ruf dan memadamkan, melenyapkan perkara munkar. Mudah-mudahan dengan cara ini usaha daripada Yahudi Nasara dan golongan-golongan lain yang berdengki pada umat Islam akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Termasuk juga kena buat, iaitu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang telah beriman, jangan sekali-kali kamu ambil setiap usaha sulit ke, teman rapat ke, orang bukan agama Islam kamu. Jangan sekali-kali kamu ambil sebagai bitanah. Pegawai bitanah ni maknanya penasihat, pegawai setiap usaha, orang yang dipercayai min dunikum, yang bukan agama kamu. Yang mana mereka ini la ya'lunakum khabala. Sebenarnya mereka ini tidak betul-betul suka menimbulkan kesusahan kepada kamu. Golongan ini sebenarnya tidak betul-betul sama-sama dia berusaha untuk merosakkan kamu. Waddu ma'anitu, mereka sebenarnya dalam hati berkeinginan apa saja yang boleh menyusahkan kamu, baik di dunia, baik akhirat. Jadi kenapa kamu ambil mereka sebagai teman rapat pula, sebagai usaha pula? Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sesungguhnya telah zahir kebencian sebenarnya terhadap kamu daripada lidah-lidah mereka. Mana dalam perbualan kadang-kadang zahir kebencian tentang agama Islam. Dia tak marah kita tu kerana kita tidak ikut agama Islam tu. Cuba ikut agama Islam tu. Yahudi Nasara tidak akan sabar, dia akan waktu kataan berlidah dia tidak kena kita. Jadi sesungguhnya telah zahir kebencian daripada mulut-mulut mereka kepada kamu yang mengikuti agama Islam yang sempurna. Tapi wa ma tukhfi suduruhum akbar, apa yang masih mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi pada tu. Bukan saja benci mereka kalau boleh nak bunuh kamu, apa yang disembunyikan oleh hati mereka terhadap kamu lebih besar lagi. Kalau kecek dan mulut dia ni pun nampak macam benci lah kepada kita, kerana kita ikut sunnah Nabi, kerana kita ajak pada tauhid. Tapi kalau dalam hati mereka tak sebut lagi, itu lebih besar, iaitu nak bunuh kita. Qad bayyana lakumul ayat, kami sesungguhnya telah menjelaskan kepada kamu wahai manusia, wahai umat Islam, tanda-tanda dan bukti-bukti. Itu alamat-alamat kebencian. In kuntum ta'qilun, jika sekiranya kamu pandai mikir, maka berfikirlah. Jangan kamu silap jalan. Jangan kamu jangan kamu mendapat malapetaka setelah diberi nasihat. Ha antum ulai tuhibbunahu, kamu ni wahai umat Islam, mereka jugalah kamu kasih. Ha antum ni, kamu ni umat Islam apa pasal? Ulai tuhibbunahu, mereka ni juga yang kamu kasih. Yahudi Nasara juga kamu kasih. Sedangkan wala yuhibbunakum, sedangkan mereka tidak kasih kepada kamu. Ahli kita duduk gila dia, mana kita duduk jadi pengikut dia. Jadi kamu ni umat Islam, apa pasal mereka lah kamu kasih, sedangkan mereka tidak kasih kepada kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kamu beriman semua kitab dan langit, mereka tidak begitu. Kamu wahai umat Islam beriman dengan semua kitab dan langit. Sebut kata kitab apa, asal dia daripada Allah, kita beriman. Tapi mereka tidak begitu. Mereka ambil kitab dia yang dia pakai, kitab lain mereka tolak, Quran mereka tolak. Mana kalau Yahudi, Injil boleh tolak, kalau Nasara, Taurat boleh tolak. Tapi kamu semua umat Islam, semua kitab kamu percaya daripada Allah. Semua mereka ni pandai bersahabat. Mereka ni pandai bersahabat. Wa idza laqukum qalu amanna, apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka kata kami kasih dan cinta pada Islam. Ini amanah ni lafaz memberi makna kita kena pada agama. Apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata amanah, kami pun percaya juga pada Allah Taala, kami percaya pada kita. Itu depan kamu. Wa idza qalau, dan apabila mereka berkesorangan, addu alaikumul anamila minal ghaiz, mereka menggigit jari jemari mereka kerana sangat marah kepada kamu yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Depan saja kami pun okey juga, agama Islam ni okey juga. Tapi belakang mereka hampir menggigit jari kerana marah kepada kamu, kerana kamu mentauhidkan Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katalah pada mereka, mutu bi ghaizikum, kamu semua matilah dengan kebencian itu. Kamu semua pergi matilah dengan kebencian dan kemarahan kamu itu. Innallaha alimun bi dzati sudur, sesungguhnya Allah Taala Maha mengetahui apa yang tersirat dalam hati. Alamat lagi, alamat dengki mereka lagi, Allah beritahu, in tamsaskum hasanatun tasuhum, jika kamu dapat kebaikan, termasuk dapat kebaikan jika kamu bersatu, umat Islam bersatu, atau umat Islam menang, tasuhum, menyakiti hati mereka. Nampak saja umat Islam bersatu, sakit hati lalu mereka. Nampak umat Islam menang dalam peperangan, mereka sakit hati. Ini Yahudi, ini Nasara. Wa in tusibkum sayi'atun, dan apabila kamu, dan jika kamu ditimpa musibah, kesusahan, bencana alam, yafrahu, mereka sangat bergembira kerana musibah menimpa umat Islam. Yafrahu biha, mereka sangat gembira musibah ini telah menimpa umat Islam. Kalaulah perkara ini berlaku sama-sama dia tolong, tapi ambil berlaku pada umat Islam, dia lamak tolong orang. Dia terpadat buat Islam. Tapi kalau buat dia mati seorang saja, habis negara dia fikir. Sebab buat dia rapi dia. Macam mana. Orang masuk mahkamah lagi guna lagi pada seorang mati. Tapi apabila kena orang Islam mati beribu pun lagi sebab dia orang Islam. Tapi kenapa kamu masih berbaik dengan mereka? Masih lagi berurusan mesra dengan mereka? Jadi Allah Taala beritahu, ni perangai mereka dah ni, supaya umat Islam berjaga-jaga. Wa in tasbir, masalahnya apabila kita memutuskan hubungan dengan mereka, kemesraan tidak ada lagi, tentu sekali sesuatu akan berlaku. Sebab apabila umat Islam jaga syariat, tentu sekali perkara-perkara diduga oleh Allah Ta'ala. Mereka putus hubungan kau macam-macam lah dari segi kehidupan biasa ni. Allah Ta'ala beritahu, jangan fikirlah perkara tu, bahkan kamu kena sabar mengikut syariat. Wa in tasbiru, dan sekiranya kamu dapat sabar ikut syariat. Mana kita kerja kita ikut syariat, ini peraturan Allah Ta'ala. Apa yang nak jadi berlaku depan kita tu bukan bergantung pada dia, bergantung pada takdir Allah. In tasbiru, jika kamu sabar menempuh suasana mereka putus hubungan dengan kamu, mereka tidak ingin bekerjasama dengan kamu, maka sabar sajalah. Sebab sabar sini apabila kita ikut syariat, itu makna sabar. In tasbiru, apabila kamu dapat sabar dalam menyempurnakan tuntutan syariat, wa tattaqu, dan jangan lagi mendahului Allah buat hubungan dengan mereka, la yadurrukum kaiduhum syai'a, rancangan jahat mereka tidak akan membahayakan kamu walaupun sedikit. Ini dua perkara, sabar dengan takwa. Sabar dalam apa saja tindak tanduk mereka dengan jaga hukum. Sabar dengan apa saja keadaan dengan jaga hukum, dan takwa, jangan ikut mereka. Jangan sekali-kali ada hubungan dengan mereka. Apabila ada dua ni, sabar dan takwa, la yadurrukum, tidak akan membahayakan kamu. Oleh kaiduhum, rancangan-rancangan sulit dan jahat mereka, syai'an sedikit pun tak perlu bimbang. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka lakukan itu ilmunya meliputi dan untuk dihukum. Ayat 131, ayat 121, ini juga jawab syubhat. Kemenangan kadang-kadang berlaku di kalangan orang kafir. Kemenangan berlaku di kalangan orang kafir mengalahkan orang Islam ini sebenarnya sebab kecuaian umat Islam. Bukan kerana Allah tidak bantu mereka. Bukanlah mereka ini golongan yang tidak benar. Allah sentiasa bantu mereka, dan ini janji Allah. Allah tidak mungkin janji dia. Tapi Allah akan tolong umat Islam dengan syarat-syarat dia. Allah akan tolong umat Islam dengan syarat-syarat dia. Lebih-lebih lagi dalam peperangan. Sebab itulah tidak disyariatkan peperangan lebih awal. Sebab peperangan ini shortcut mati lalu. Maknanya jika satu manusia tu jika tidak betul akidah dia, tidak betul amalan dia, maka tidak ada masa lagi pula untuk dia taubat, terus mati. Maka ditakhirkan syariat perang ni kerana dia ni suatu syariat apabila berjalan mati hidup dia. Kalau tak betul, tak betul lah. Kalau betul, betul. Jadi tidak ada lagi peluang kedua. Sebab lepas mati memang neraka syurga saja. Oleh kerana itu dalam perkara ini ada Allah Ta'ala tolong
memang itu biasalah. Tapi jika Allah tidak tolong, iaitu Allah tahan pertolongnya. Kita tak kata Allah tak tolong, Allah Ta'ala tahan pertolongnya kerana sifat-sifat ciri-ciri yang Allah Ta'ala buat syarat itu tak ada pada kita, dan kita tidak usaha atau kita cuan. Jadi kekalahan umat Islam dan perang Uhud antara satu sebab memula perang Uhud dulu orang kafir lari kata bukan segala-gala barang tinggal bakar. Jadi orang suka tengok orang kafir lari dia tinggal barang-barang dia lah, maka hak tak bukit turun. Sebab benar tak? Bagi mereka ini kejayaan turun. Nah, jadi Allah Ta'ala beritahu, kalaulah Nabi kata sesuatu kataan, jangan lupa kakak lah. Nabi kata kukuk mana pun orang duduk atas bukit ni jangan tunggu. Benar kalah tu suku pasang, suku kira, maknanya jangan tunggu. Jadi sebahagian mereka kata dah kita benar ni tunggu apa? Tolong pun bukan untuk milik dia. Tolong kukuh harta ni bukan milik dia, sebab dia tahu dah harta-harta peperangan ni tidak ada siapa pemilik kecuali lepas dan pagi. Bukan kata darah tu dia tu boleh tak? Tolong kukuh saja. Tolong kukuh je. Khidmat untuk tolong kukuh. Sebab barang ni bukan boleh milik dia, nanti lepas pagi baru boleh. Sebab sebelum ni dah ada peperangan bandar, pembahagian harta tak boleh siapa-siapa kukuh. Jadi turun daripada bukit untuk khidmat kukuh saja, tidak ada untuk memiliki. Tapi Allah Ta'ala kata ini mereka yang buat kerjaan ni dengan guna akal, tidak mendengar arahan Nabi, dia kira nak dunia. Minkum man yuridud dunya, nak dunia. Sebab guna akal mengenepikan sabda Nabi. Nabi kata kau mana pohon atas bukit ni jangan turun. Tapi sebahagian mereka fikir kita pakai tolong kukuh harta-harta yang ditinggal orang kafir ni kerana kita telah menang dah. Jadi nasihat Nabi itu tunggu menang. Itu akal mereka. Maka bila bertemu di antara akal dengan wahyu Allah wakil. Akal Allah Ta'ala wakil. Dan inilah perbezaan kita dengan Mu'tazilah. Ahli Sunnah wal Jamaah apabila bertemu di antara hadis dengan akal, maka hadis muqaddam, maka dia Ahli Sunnah. Tapi apabila Mu'tazilah akal dengan hadis, akal muqaddam, dia jadi Mu'tazilah. Di atas perkara seperti ini perbezaan di antara kita Ahli Sunnah dengan mereka. Jadi masa peperangan Uhud ini berlakulah kesilapan. Ya Allah maaf kesalahan itu. Mana kita tak boleh harap berkali. Sebab ada golongan bukan Ahli Sunnah ni ambil kesalahan itu dengan tidak maaf. Sedangkan Allah maaf dalam Quran. Dia kata Allah tidak maaf. Memang dia tu yang anti sahabat Nabi itu Allah sebut dalam Quran jelas-jelas Allah maaf. Dan ini sebenarnya Allah bunuh sahabat dan melakukan kesilapan untuk dijadikan teladan dan pengajaran kepada umat Islam yang akan hidup sampai kiamat ni. Jangan berlaku seperti ini. Sahabat Nabi berlaku dah, tapi dia dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi jika berlaku pada kamu, tidak ada tahu di mana-mana Allah Ta'ala nak maafkan kamu, kerana tidak ada wahyu lagi. Jadi jangan buat kesilapan seperti itu. Jadi kesalahannya bertemu di antara akal logik kita dengan wahyu, dengan sunnah Nabi. Jadi perang Uhud kalah kerana hamba dia mengutamakan akal mereka berbanding dengan sunnah Nabi SAW. Maka pertolongan itu ditarik, ditangguhkan. Pertolongan itu ditangguhkan, maka berlakulah kekalahan. Jadi kerana tidak ikut ciri sabar dan takwa. Sabar di mana ikut cara Nabi. Apa saja berlaku tak kira menang, tak kira kalah, jangan turun. Itu sabar. Dan takwa jangan derhaka pada wahyu itu. Apabila ada dua ni, Allah tak akan bagi. Ni dah sabar. Nabi kata jangan turun, kita perkataan jelas. Dia ketua, dia amir, dia berkata Rasulullah bersabda kepada kita semua jangan turun. Saya sebagai amir, saya arah kepada kamu jangan turun. Dua perkara. Mana Nabi beritahu jangan turun, amir dia kata jangan turun. Dua-dua tak pakai juga. Turun juga atas asas keadaan semasa dia panggil. Keadaan semasa mengelirukan keadaan itu pada pahaman mereka berturun. Jadi Allah adakan kekalahan. Sini berlaku pada bulan Syawal tahun 3 Hijrah. Kisah peperangan Uhud. Wa in ghadawta min ahlika tubawi'ul mu'minin. Ketika kamu keluar daripada rumah isteri kamu Aisyah untuk membuat persiapan kepada tentera Islam, mengatur tentera Islam, maqa'idani lil kitab, menempatkan mereka tempat-tempat strategi untuk berperang dengan kafir Quraisy. Wallahu samiun alim, dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Masa perang Uhud ini, idh hammat ta'ifatan minkum an tafshal, ketika dua kumpulan daripada kamu, satunya daripada Bani Harisah, satunya daripada Bani Salim, daripada dua kumpulan Aus dan Khazraj. Bani Salimah ni daripada Khazraj, Bani Harisah daripada Aus. Dua kumpulan daripada kamu ingin mundur, tidak menyertai peperangan. Ingin mundur, tidak ingin menyertai peperangan kerana takut. Sedangkan wallahu waliyuhuma, sedangkan Allah lah pelindung mereka berdua. Mana golongan ni benar Allah juga pelindung, tapi dia rasa tidak ingin lagi menyertai peperangan, ingin mundur. Allah Ta'ala beritahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sedangkan kepada Allah jualah mesti bertawakal mereka-mereka yang beriman pada Allah. Apabila diajak oleh Rasulullah ke medan perang, maka serahlah pada Allah Ta'ala apa akan terjadi. Kalau mati syahid, kalau menang kita dapat kejayaan atau rampasan. Jadi serah pada Allah, kerana ini janji Allah, dan ikut Rasulullah SAW. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, walaqad nasarakumullahu bi Badr, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah membantu dan menolong kamu di Badar sana. Wa antum adillah, ketika itu kamu betul-betul kurang, sedikit bilangnya kamu dan sedikit alat jatuh kamu dan sedikit pengalaman kamu, sedikitlah. Kamu masa perang dengan kafir 1000 musuh, kamu 300 lebih tu, kamu sedikit di segi bilangnya, sedikit di segi alat jatuh, dan sedikit di segi pengalaman. Sedikitlah. Pengalaman perang pun tak ada. Kadang-kadang kalau sikit, walaupun sikit komando lain. Nah, komando dia mahir. Maka kalau musuh ramai mana pun, kalau kira-kira kemahiran yang ada tu boleh jadi dia boleh buat. Ni kemahiran pun tak ada. Jadi sikit belakang, sikit bilangnya 300 lawan dengan 1000. Lepas tu sikit alat jatuh. Alat jatuh pun sikit juga. Sebab tubik benar bukan nak berat. Tubik lagi sekat rombongan perniagaan. Sekadar nak sekat rombongan perniagaan, ala kadar lah bawa. Tapi tak jadi gitu, tak jadi perang Badar. Lepas tu pengalaman pun tidak ada. Kenapa? Kerana tak ada siapa yang lagi. Ini kali pertama perang Badar. Jadi sikitlah. Jadi Allah bagi juga kemenangan dengan kudratnya. Nah, ayatnya Allah bagi kemenangan yang bersejarah. Tidak ada sehebat sejarah perang Badar dalam Islam. Kalau ada peperangan lain menang pun, hebat perang Badar berlaku. Dan bukan peperangan pertama. Dengan keadaan umat Islam sangat-sangat kerdil, dengan sangat-sangat sikit, minoriti dan lemah, semua kali Allah bagi kemenangan dengan sebab kekuatan dalamnya. Dengan sebab kekuatan dalamnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membantu kamu dalam perang Badar. Hal keadaan ketika itu kamu sangat lemah. Sikit dengan bilangnya, sikit alat jatuh dan sikit pengalaman. Fattaqullah, oleh kerana itu kamu semua hendaklah sentiasa takut akan Allah. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan dengan sebab takwa ini kamu boleh bersyukur, berterima kasih di atas jasa-jasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu, ittaqulu lil mu'minin. Ketika Allah bagi wahyu kepada Nabi, kamu kata pada mukmin yang ingin menyertai perang, alan yakfiyakum, tidak cukup lagi kepada kamu wahai sahabat-sahabatku, ayyumiddakum rabbukum, Allah Tuhan kamu akan memberi bantuan kepada kamu bi 3,000 minal malaikah, 3,000 tentera malaikat munzalin, dia akan dirurunkan daripada langit. Walaupun bilangan kamu ni tak ramai, tapi Allah akan turun 3,000. Sebab dengar khabar kata musyrikin mari 1,000, lepas tu nak ramai lagi ratat. Kalau 1,000 ni ramai dah, mana 3 kali ganda dah. Bunyi kata nak mari ramai lagi. Nabi SAW diberi wahyu, beritahulah kepada mukmin, tidak cukuplah lagi bagi kamu, Allah Tuhan kamu akan memberi bantuan kepada kamu dengan diturunkan 3,000 mereka. Kenapa tidak cukup? Bahkan cukup. Malaikat ni Allah Ta'ala akan datangkan dengan sebab sifat takwa ada, sabar ada, ya. Ali Allah Ta'ala tu dia nak orang malaikat ke, dia tak suruh malaikat ke, macam-macam benda dia boleh buat. Kita akan baca dalam Quran ni, surah Ahzab nanti, tanpa malaikat perang Ahzab kalau juga orang kafir, mereka tu tentera bersekutu, bukan Quraisy saja, banyak lagi arah-arah lain campur semua sekali nak ganyai orang Islam supaya tanda tinggal bakar. Nak 12,000. Ni 1,000, ni 12,000 mari. Dan orang Islam kata sampai tidak ada tempat nak atur peperangan kerana Ramadan khusus ni, kira dia turun dalam Madinah sudah. Tak mampu nak pergi depan dalam medan kerana
menyalahi sangat dengan keadaan. Allah Ta'ala tidak guna mereka, Allah guna angin dia. Allah hantar angin dia, sejuk dia, sudah cukup untuk menghancurkan. Jadi sana Allah sebut Allah Ta'ala sudah cukup untuk membantu. Kadang-kadang Allah guna asbab, kadang-kadang Allah tidak guna asbab untuk membantu. Jadi sini kenapa tidak cukup? Bala bahkan cukup. In tasbiru wa tattaqu. Sekiranya kamu ada memiliki sabar dan taat, dan kamu jaga daripada menderhaka syariat, wa ya'tukum, nescaya mereka akan datang pada kamu min fawrihim, serta-merta mengikut keadaan musuh. Serta-merta ketika itu juga Allah Ta'ala kata mereka, hadza laka ini yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Mana jikalah mereka kata mereka akan mari lagi, mula-mula berita kata 3,000, lepas tu berita mari keluar kata 5,000. Nah, jika mereka datang dengan 5,000, Allah Ta'ala akan datangkan mereka serta-merta dengan 5,000. Nescaya Allah Ta'ala yumdidukum, membantu kamu, rabbukum oleh Tuhan kamu, bi khamsati alafin, dengan 5,000 malaikat musawwimin yang beralat jatuh, yang berseragam. Mana gitu, cukup dengan kelengkapan Tuhan. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar, banyak mayat-mayat kafir ni bila tengok tidak luka tapi hangus. Tidak luka, mana tidak ada kesan-kesan yang dibuat oleh manusia, tapi mati juga. Jadi apabila mereka tengok, ini boleh jadi para malaikat. Allah Ta'ala adalah suasana keadaan ni supaya mereka jangan bimbang, minta ikut Allah Ta'ala saja, maka macam-macam cara Allah Ta'ala boleh buat. Wa ma ja'alahu Allah, hantar mereka ni tujuannya untuk menilai hati ya. Wa ma ja'alahu Allah, tidaklah Allah jadikan penghantaran malaikat sebagai bantuan, illa busyra lakum, sebagai berita gembira kamu akan benar. Sebab jiwa manusia ni dibiasai dengan ramal ni boleh jadi benar, tak kira apa. Jadi Allah Ta'ala kata, tidaklah aku jadikan bantuan malaikat akan mari ni sebagai berita gembira kamu memang akan benar. Walitatma'inna qulubukum, dan juga supaya tenang hati kamu, tak perlu bimbang lagi. Wa man nasru, dan tidaklah kemenangan yang sebenar illa min indillah, melainkan daripada keputusan Allah. Bukan kih malaikat mari, bukan kih musuh halau. Kerana Allah Ta'ala buat keputusan benar. Kerana Allah Ta'ala Tuhan Aziz Al-Hakim, Maha Perkasa, dia boleh mengalahkan mana-mana musuh-musuh dia, lagi Hakim, dan Allah Maha Bijaksana. Kadang-kadang dia waktu malaikat, kadang-kadang dia tidak perlu waktu malaikat. Itu atas kebijaksanaan Allah yang Maha Sempurna. Tujuan apa kan? Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafar, untuk menghilangkan satu puak, untuk memotong satu kumpulan daripada orang kafir yang jadi kepala perang mereka. Jadi dengan cara perang Badar ni, hak paling berat sekali penentuan hak tu buat liyaqta'a tarafan minal ladzina kafar. Jadi kekalahan mereka dalam peperangan ni sebenarnya 70 orang ni Allah Ta'ala ingin hilangkan hukum mereka dalam kalangan kafir. Kerana 70 orang inilah kira-kira paling top sekali, paling besar sekali menentang Nabi. Dia qata'a tarafan minal ladzina kafar. Au yakbitau, atau Allah Ta'ala nak menghancur, menampakkan kekalahan mereka dengan bilangan ramai. Lalu fayang qalibu khaibin, kembali mereka ke Mekah dengan keadaan penuh kecewa. Tak ada lagi harapan nak tunjuk pada Arab sekitar sekeliling bahasanya mereka adalah golongan yang mendukung agama Ibrahim, duduk jaga di Kaabah, nak lawan ajaran baru Madinah. Dengan adanya bayaran, dengan adanya gendang, dengan adanya wanita dan cara Arab, semua sekali dibuat untuk menunjukkan mereka di golongan yang hebat. Tapi akhirnya yang qalibul khaibin, kembali ke Mekah dengan keadaan penuh kecewa. Ini perang Badar sampai situ. Ini pula perang Uhud, jangan capuk. Dalam peperangan Uhud, ayat 100 berapa ni? 128. Ini perang Uhud. Dalam peperangan Uhud, Nabi kita Muhammad SAW diuji oleh Allah Ta'ala dan para sahabat. Menang pada peringkat awal, lepas tu kalah di tengah-tengah. Sehingga bapa saudara yang menyerupakan pelindung Nabi, penang Nabi,
Selepas Abu Talib juga, pak saudara yang Islam dia, Abu Hamzah radhiyallahu taala, dibunuh. Sebabkan kematian dia, Nabi sangat bersedih. Sebab Nabi SAW melihat sendiri, apabila masuk Islamnya Sayyidina Umar dan masuk Islamnya Umar bin Hamzah bin Abdul Muttalib ni, memberi semangat besar kepada umat Islam, melahirkan sifat keberanian dan mudah untuk ajak sesiapa saja kepada agama Islam di kalangan Quraisy. Tapi bila pak saudara dia mati, sedihlah pula. Orang Islam ini menjadi penanggung dia dan tidak ada lagi, dan dibunuh oleh kafir. Sehingga Nabi kata, wahai Hamzah, aku akan balas kematian kamu dengan 70 orang dia akan bunuh. Nabi marah sungguh. Dia akan balas dendam. Allah tak kata ayat Quran, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada hak kepada kamu Muhammad dalam urusan menang kalah. Tak ada hak. Tidak ada hak kepada kamu Muhammad dalam urusan menang kalah dengan urusan hidayah dan juga sesat. Sedikit pun tidak ada. Sama ada Allah Ta'ala ayatuba alaihim, Allah Ta'ala sini muqaddar. Imma ayyuhlikahum, imma ayyuhlikakum. Sini muqaddar, imma ayyuhlikakum wa yatuba alaihim. Sama ada Allah Ta'ala akan menghancurkan kamu, mematikan kamu, dan Allah bagi taubat kepada mereka masuk Islam. Allah boleh buat muqaddas itu. Wa imma ayyuhlikakum aw yatuba alaihim. Sama ada Allah Ta'ala mematikan kamu, atau Allah Ta'ala memberi taubat kepada mereka, memberi taufik untuk mereka bertaubat daripada kufur, jadi orang masuk Islam. Au yu'adzibahum, Allah ataupun Allah Ta'ala kekalkan mereka dalam kufur dan azab mereka di akhirat. Fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka itu sudah layak untuk diazab kerana mereka itu zalim. Cuma tak ada hak bagi kamu, tidak ada campur tangan kamu Muhammad dalam urusan siapa dia akan dapat hidayah, siapa dia mati dalam iman, siapa dia yang akan diberi taufik, siapa dia yang akan dimatikan dalam kufur. Ini hak Allah Ta'ala. Ilahnya ialah walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah jual apa saja makhluk di lapisan langit dan apa saja makhluk di lapisan bumi. Yaghfiru liman yasha, Allah boleh mengampuni sesiapa yang dia kehendaki dengan diberi taufik masuk Islam. Diberi taufik masuk Islam, diberi ampun langsung. Wa yu'adzibu man yasha, Allah Ta'ala boleh mengazab sesiapa yang dia kehendaki dengan kekalkan dia dalam kufur dan syirik. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala lah Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Ayat ya ayyuhalladzina amanu ni infak. Dalam keadaan Allah Ta'ala beritahu umat Islam, kita duduk sebenar dunia ni untuk sementara, untuk himpun sebanyak-banyaknya pahala untuk membawa kepada syurga, tepat selama-lama. Setakat dah tu himpun dengan amalan apa sekalipun, amalan badani ke mali ke, buatlah sebanyak-banyaknya, kerana tidak ada peluang keluar semasa itu. Oleh kerana itu disyariatkan jihad, dengan amalan tu badan boleh pahala, disyariatkan infak dengan harta boleh pahala. Dan segala ajaran-ajaran dalam Islam ni, sama ada kita buat ibadat boleh pahala cara ibadat, ataupun menegakkan syariat sesama umat Islam, hukum adat boleh pahala hukum adat, boleh pahala kok jihad, boleh pahala kok infak, kok mana pun peluang yang Allah bagi semasa dunia ni, gunalah sebaik-baik. Dan memberi faham kepada hamba dengan cara infak ini, harta kita sebenar tu lah kita infak. Hak kita tidak infak tu bukan harta kita yang sebenar, harta orang kita, harta yang boleh jadi akan disoal. Tapi hak kita infak tu lah harta kita sebenar. Dalam masa Allah Ta'ala beritahu kelebihan infak dan melihat nak suruh umat Islam ni yang betul-betul yakin akhirat, faham bahawa infak tu lah harta kita. Ada juga manusia ni duduk atas dunia, bukan saja infak, dia tak infak, dia cari harta pun cara haram, mengumpulkan harta tu cara haram. Habis masa dia untuk himpun-himpun ya. Infak tu tidak sekali-kali. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang beriman, jangan sekali-kali kamu ambil riba. Sebab ambil riba ni, ambil benda untuk himpun dengan cara haram. Riba ni tujuannya benarnya bagi orang tamak dunia. Ambil harta untuk himpun, tapi ambil cara haram. Infak tidak tergambar pada orang-orang riba, tak ada tergambar. Jadi janganlah kamu ambil riba.
adhafan mudha'afatan. Yang biasanya riba ni kalau kita ambil, kalau kita nak mula-mula ambil untung sikit, lepas tu kalau lama kau banyak. Kalau lama, sebab ya riba ni tujuannya untuk supaya manusia mula-mula melonggokkan dulu. Tak ada orang ambil riba ni untuk kau sikit, tak ada. Cepat mana dia boleh cari, sebanyak mana untung dia akan dapat, dia akan cari. Sebab itulah janganlah kamu ambil riba dengan gandaan yang sangat banyak, kerana membawa kepada kamu tamak pada dunia. Wattaqullah, dan kamu semua hendaklah takut pada Allah. Dunia ni sementara. Daripada kamu duk ambil cara haram, kamu akan diazab oleh Allah, diseksa oleh Allah Ta'ala. Kamu infaklah harta untuk kamu selama-lama di akhirat. La'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya. Takhwif ukhrawi, wattaqun nar, dan takutlah kamu semua kafir neraka. Satu-satunya tempat bagi mereka yang allati u'iddat lil kafirin, dia disediakan khas. Gerai ni akan diduduki oleh orang kafir. Walaupun neraka itu akan masuk oleh orang beriman juga, tapi bukan gerai di situ. Sebab tu Allah Taala kata u'iddat, disediakan khas neraka ni untuk orang kafir, kerana gerai dia di situ. Sebab dalam pahaman kita ahli sunnah wal jamaah, orang ada besar sekalipun dia akan masuk syurga. Jadi tidak macam Mu'tazilah. Mu'tazilah kalau buat dosa besar masuk neraka. Kita ahli sunnah ni orang buat dosa besar lagu mana pun, asal jangan syirik je. Jangan bersangkutan dengan akidah. Jangan jadi kufur. Maka satu hari dia akan masuk syurga. Tapi dia akan masuk syurga ni pun dibakar oleh Allah Ta'ala satu tempoh yang sangat lama. Dia masuk syurga juga kerana gerai dia duduk di syurga. Gerai kekal dia duduk di syurga. Oleh kata iddat ni disediakan khas bagi golongan kafir yang rusak akidah kerana gerai di sini. Wa ati'ullah wa rasul, dia kamu hendaklah taat kepada Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu akan dirahmati di akhirat nanti. Ada sifat taat kepada Allah dan sifat taat kepada Rasul, kamu akan dirahmati. Oleh kerana itu tafsir ukhrawi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu semua kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Keampunan ni maknanya biar tak ada dosa dulu. Pahala tu kira mula-mula, biar tak ada dosa dulu. Sebab dosa lah punca kamu di Mekah. Jadi bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu, dan bersegeralah kamu kepada syurga. Arduhas samawati wal ardh, yang mana luahnya langit bumi. Bagi kita langit bumi sepik tak, sebab orang kata syurga ni luah. Ini tasbih saja. Bagi orang Arab tidak ada perbandingan lebih besar bagi mereka langit bumi. Kalau kita kata utuh atau kecil lagi berbanding langit bumi. Sebab kata langit bumi ni ukuran bagi orang Arab ni besar kali dah. Dan cara orang Arab cakap, tiru cara penggunaan orang Arab. Orang Arab kalau nak kata paling besar langit bumi lah. Sebab semua benda lah yang tu kecil belakang. Bulan, matahari pun dari langit bumi belakang. Sebab kata benda lain, kalau dia nampak mata dia kecil belakang. Sebab langit bumi besar kali. Oleh kerana itu Allah nak beri bahan kepada semua orang. Jadi syurga yang Allah sediakan ni lebar dia tu lapisan langit bumi. Cuma para mufassir ni dia ayatlah yang dikatakan langit bumi ni apabila hubung lah, kalau 7 lapis tu asal lapis. Hubung hak lapis-lapis tu makan wasal lah. Kalau kata bumi 7 lapis, hubung wasal lah. Dah 10 kali ganda. U'iddat lil muttaqin, disediakan khas kepada golongan yang bertakwa daripada syirik, maka dia lah akan gerai syurga. Golongan muttaqin ni sifatnya ialah alladzina yunfiquna fi sarra, mereka yang sentiasa infak walaupun dalam keadaan senang, wa dharra keadaan susah. Wal kadhimin al ghaib, mereka sangat golongan yang boleh menelan kemarahan. Kadhim ini menelan kemarahan walaupun mereka boleh hukum. Kadhim maknanya dia menelan kemarahan walaupun dia boleh hukum. Tak, macam budak-budak kata kita kok gila kok apa tak kira. Kita boleh apa dia, boleh jadi dengar dia, tapi kita telan kemarahan, kita tidak hukum. Itu kadhim. Dia ada soal lagi. Memang kita tak boleh lawan dia. Macam dia kata kita memang tak ada harapan untuk lawan dia. Itu satu keadaan. Sini kita boleh lawan dia, tapi kita sembunyi. Nak perasaan marah dalam hati kita. Wal kadhimin al ghaib, yang menelan perasaan marah. Ini golongan ahli syurga. Wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafi kesilapan dan kecerobohan orang lain. Dia memaafi daripada hati dia kesilapan dan kecerobohan orang lain. Maknanya dia kira ginilah kata Rasulullah apa lagi. Sebab dia fikir kesudahan. Kalau kita nak kira dengan dia, lama masuk syurga juga mana gitu. Kalau awak nak kira dengan dia,
Akhir-akhir kalau soal di akhirat jadi cara juga dari mahkamah Tuhan, jadi lama juga. Sedangkan kita kalau mati malu juga gitu. Maknanya kalau gitu, kalau kita nak jadi tidak maaf, akan cara akhirat. Kalau buat putus saya tak say maaf, akan cara akhirat. Jadi sepatutnya kalau masuk syurga lama kita duduk di ayah dalam mahkamah Tuhan. Oleh kerana itu wal afina 'anil nas ni, orang yang sentiasa mengafi kecuali orang lain pada dia, supaya dia tidak ada lagi kira bercara di akhirat. Wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah Taala memang sukalah pada hamba yang memiliki hati yang baik. Minta hati itu baik, hati fitrah, Allah Taala suka. Lagi walladzina idza fa'alu fahisha, dan orang-orang apabila melakukan dosa besar, atau zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka dengan dosa kecil, tidak tunggu lama. Nah, golongan yang mana ada yang terlanjurlah melakukan dosa besar atau menzalimi diri mereka dengan melakukan dosa kecil, tapi tidak tunggu lama. Zakarullah, mereka ingat akan kebesaran Allah lalu bertaubat pada Allah. Nah, zakarullah ni mereka ingat kebesaran Allah. Sebab taubat ni kalau tak kena Allah, dia tak taubat. Sebab mati tak taubat. Dia tu taubat tu kerana takut pada Allah. Dia takut tu kerana dia kena. Nah, dia kena Allah baru dia taubat. Kalau dia tak kena Allah, dia taubat apa? Dia tak takut. Zakarullah, mereka mengenali Allah kerana Allah satu zat yang maha perkasa, yang boleh hukum bila-bila masa, dan ditangguhkan hukuman ini atas dasar kebijaksanaan dia. Maka bila mati tidak ada lagi peluang, lalu dia terus bertaubat. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka minta ampun terhadap dosa-dosa yang mereka pernah buat. Nah, Allah Taala beritahu apabila hamba minta ampun, apabila hamba minta ampun, sini Allah Taala antara jumlah mutarifah. Setengah mana Allah? Apabila hamba Allah minta ampun ni, jadi naknya Allah Taala tidak malah daripada Allah setengah mana? Sini jumlah mutarifah. Apabila diberi taufik kepada hamba untuk minta maaf, bermakna Allah akan maaf. Allah kalau dia tidak maaf, dia tak akan beri taufik taubat mula lagi. Dia tak erti buat istighfar, dia tak erti buat menyesal, dia tak erti buat minta maaf. Doh babi gitu mati gitu ya. Tapi kalau orang Allah bagi kesedaran, keinsafan, dan bertaubat kepada Allah Taala, ubah cara hidup, tidak seperti cara hidup dulu, itulah alamat-alamat orang yang telah diampun dan dimaaf oleh Allah. Sebab tu di sini jumlah muqtaribah, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada pun yang boleh mengampun seluruh dosa melainkan Allah jual. Tak kira banyak mana dosa. Hatta dosa syirik pun kalau duduk bertaubat dalam dunia, meninggalkan syirik, mentauhidkan Allah, Allah ampun. Walam yusiru, cuma mereka ini dalam taubat mereka hanya taubat sungguh. Lam yusiru, mereka tidak terus menerus, tidak tetap degil. Mana gitu? Walam yusiru, mereka tidak tetap degil dengan keadaan berdosa. Walam yusiru ala ma fa'alu, di atas dosa yang mereka lakukan itu. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui pun ini salah. Sedangkan mereka mengetahui pun ini salah, dan mereka tidak berterusan begitu. Semua sekali orang yang baik langasar, orang yang baik segudiari, dua kemuliaan dapat ni. Orang yang baik asal muslim, orang jauh asal dia. Mana orang ini memang bagus tu. So lagi orang yang baik kemudian, bagi Allah Taala sama saja, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Mereka kedua-dua kumpulan tadi, balasan mereka ialah keampunan daripada Tuhan. Tidak kalau dosa lagi untuk dibawa balik ke akhirat. Lepas bila lagi tidak ada dosa, ada syurga saja. Wa jannatun, dan kubur-kubur syurga lah balasan. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya, bawah malaikat dari pokok-pokok syurga, anak sungai, khalidina fiha, berkekalan mereka di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik balasan bagi orang yang melakukan amal adalah syurga. Semoga Allah Taala pilih kita. Ayat sunnah takhwif duniawi. Kadang-kadang manusia ni, dia tidak tengok hukum Allah pada dia, maka dia banyak sedar. Dia kata dia tak ikut kata Tuhan pun dia senang, seronok, tak ada masalah. Tidak talah pakai minum dia, kerja buat dia. Jadi dia tidak fikir sangat. Tapi apabila diuji pada mereka dengan ujian bencana, kadang-kadang barulah dapat. Cuma Allah tak akan dijarang-jarang tunjuk bencana. Bukan sama-sama. Dia nak suruh manusia ni ikhtiar dengan guna akal waras. Bencana ni kira jarang-jarang. Oleh kerana itu Allah Ta'ala nak hamba yang ada akal waras dia ni,
dalil warahnya, dia dalam dunia dia boleh milih dah, ni baik, ni tak baik, ni untung, ni rugi. Itu makna dia ada akal lah. Maka seperti itulah juga wahai hamba, dalam urusan dunia kamu pilih-pilih kan, ini baik, ini tak baik, ini untung, ni rugi. Maka kenapa kamu tidak fikir banyak sikit lagi? Ini baik selama-lama, ini rugi selama-lama. Berbandingkan ini baik sementara, ini rugi sementara. Gunalah fikir yang warah. Jadi kalau tak say, nak tunggu bala, mungkin bala hari itu mari menyedah dah, dia bahaya. Jadi tolong pergi berjalan lah. Afalam. Jadi qad khalat min qablikum sunan, telah berlalu sebelum kamu ni sunan. Cara-cara Allah Taala azab golongan yang menentang. Peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku. Bagaimana Allah Taala azab mereka? Fasiru fil ardh. Maka kamu yang kafir ni tolong berjalan di atas muka bumi dunia sementara mati. Fazuru, tolong tengok sendiri. Kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahannya golongan yang mendustakan wahyu Allah Taala. Hadza bayanul linnas. Quran ini suatu penjelasan yang sudah cukup untuk seluruh manusia. Bayanun tanwin ini mana beritahu sempurna. Quran ini penjelasan daripada Allah cukup sempurna. Linnas, untuk seluruh manusia. Dalam Quran inilah hudan, ilmu petunjuk. Nak tahu benda betul, benda salah, segi akidah, segi amal, Quran lah petunjuk. Wa mau'izatun, dan nasihat apabila diamalkan. Lil muttaqin, bagi golongan yang ingin takut kepada Allah. Ayat seterusnya ni iadah mengenai jihad. Wala tahinu wala tahzan. Kamu jangan rasa lemah, dan kamu jangan rasa lemah semangat. Wala tahzanu, dan jangan kamu duka cita jika kamu kadang-kadang kalah dalam peperangan atau kecewa dalam urusan akhirat. Jangan kamu lemah semangat, dan jangan kamu berduka cita apabila kamu kalah dalam urusan akhirat kamu. Wa antumul a'lamu, kamu sentiasa dikira tinggi di sisi Allah Taala. In kuntum mu'minin, jika kamu mukmin sebenar. Kamu sentiasa dikira tinggi berbanding orang lain sekiranya kamu mukmin sebenar. Allah Ta'ala timpakan kekalahan di dalam perang Uhud. Banyak perkara yang Allah nak ajar. Khalasanya Allah nak bunuh sahabat Nabi ni rasa apabila dia hak kepada Tuhan. Dan Allah nak bunuh dia sebagai contoh penerakaan. Tetapi Tuhan dia apa hukumnya dia. Tapi Allah maaf. Jadi hebatnya Allah bunuh, patut Allah maaf. Orang kemudian kalau dia kata tidak ada alamat, tak tahu maaf tidak. Dan di sahabat Nabi ni pemerintah bunuh ni buat kesalahan, Allah pun maaf. Jadi pengajaran bagi orang baca Quran. Makna kalau sahabat Nabi tidak buat kesilapan, kita tak tahu cara-cara. Kita dengar sahabat Nabi yang jujur, yang betul-betul tidak bersalah ni, kita nak tengok tak boleh. Kalau dia buat salah, macam mana nak buat? Jadi kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan yang berlaku pada sahabat, Allah Ta'ala maaf pada mereka, dan Allah Ta'ala jadikan pengajaran. Salah satunya, wa in yamsaskum qarhun, sekiranya kamu ditimpa oleh kecederaan. Qarhun di mana? Kekalahan, cedera banyak, mati pun ada dalam perang Uhud. Nah, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi dalam in jawabnya, in yamsaskum qarhun, nah, fihi hikamun. Qadam. In yamsaskum qarhun fihi hikamun. Sekiranya kamu ditimpa oleh kecederaan, oleh kemalangan, kekalahan dalam perang Uhud, dalamnya banyak hikmah yang tersirat. Ya Allah ingin ajar pada orang lain guna kamu. Faqad massal qauma qarhum mithlu. Pelik apanya? Sesungguhnya kekalahan seperti ini telah pernah dirasai oleh kaum kafir Mekah sebelum ini. Dia dulu tahun lepas kena. Hari tahun ini kita kena. Jadi faqad massal qauma qarhum mithlu, telah merasai, telah menimpa kepada kaum kafir Mekah penderitaan dan kemalangan yang sama, kekalahan yang sama seperti ini juga, bakal lebih teruk lagi tahun lepas. Wa tilkal ayyamu nudabiluha bainas. Menekala ayam sini menekala. Hari-hari menekala itu kami sentiasa gilirkan di antara manusia. Nak uji manusia. Jadi bukan sentiasa menek tu orang Islam, ada kalau juga. Jadi wa tilkal ayam,
Manakala nudawiluha bainan nas, kami gilirkan di antara manusia. Tujuannya liyumayyiza wa ini hikmahnya ialah waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah Taala boleh membezakan siapa yang betul-betul beriman, siapa yang betul-betul jaga hukum berbandingan selain pada itu. Dan dengan cara menekalah ini, barulah Allah Ta'ala boleh jadikan segolongan yang dibunuh itu jadi mati syahid. Kalau tidak mati takluk belaka, siapa nak mati syahid pula? Wa yattakhidha minkum syuhada, lalu Allah boleh jadikan dengan cara gini, kamu dibunuh oleh kafir, Allah Ta'ala boleh ambil sebahagian kamu jadi mati syahid, terus hantar ke syurga roh dia. Tidak duduk alam barzah biasa. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tetap tidak suka golongan zalim. Dan tujuan dalam kekalahan ni, tujuannya liwaliyumahhisallahu alladhina amanu, untuk Allah Ta'ala bersihkan orang mukmin berbanding orang munafik, supaya Allah Ta'ala membersihkan. Dan ayat ni, makna ayat ni akan kita akan dapat jelas mengenai dia dalam surah Ra'd nanti. Dalam surah Ra'd nanti ada ayat seperti ini juga, tapi surah Ra'd tu kita akan baca kemudian. Ini waliyumahhisallahu alladhina amanu. Jadi Allah Ta'ala adakan suasana yang tidak diingini berlaku dalam umat Islam, walaupun dalam kesilapan dia ada tujuan sebalik, iaitu tamhis dipanggil, untuk membersihkan orang beriman, untuk membersihkan orang beriman. Dan wayamhaqal kafirin, dan kadang-kadang Allah Ta'ala adakan ujian ini untuk menghancurkan orang kafir. Jadi kalaulah benar kalah tu adalah merupakan cara-cara Tuhan nak uji hamba sebelum mati, maka janganlah mudah mengalah. Janganlah pula berhenti daripada berjihad. Janganlah pula berhenti daripada berjihad. Sini Allah Taala beritahu, berjihad merupakan syariat untuk supaya agama ni dikenali dan diikuti oleh semua manusia. Kalau jihad tidak ada, maka agama akan hilang. Diri dia sendiri pun tidak akan kuat, orang lain tidak akan masuk agama. Jadi dengan ada syiar Quran antara jihad, orang itu sendiri, orang Islam dia jadi kuat. Dan orang yang tidak ada agama, agama akan masuk dalam dia. Kalau dia masuk Islam, dia berjihad juga, maka dia akan kuat agama. Jadi jihad ini satu perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Tinggal jihad, lemah saja, lemah akan berlaku. Orang Islam akan jadi lemah, menyebabkan orang kafir jadi kuat. Apabila jihad disyariatkan, orang Islam jadi kuat, dia orang kafir akan jadi lemah. Jadi kalau tidak ingin lagi berjihad kerana sebab kalah gini, ini tidak boleh. Allah nak beritahu sebagai teguran bagi orang yang ingin meninggalkan jihad. Jadi tidak suka untuk sepak agama, suka berdiam diri. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga mudah-mudah bila masyaqqah sini takdir? Apakah kamu menyangka apabila kamu mati kamu boleh masuk syurga mudah-mudah tanpa jihad, tanpa susah payah? Maknanya penghuni syurga dia esok nanti semua jenis orang yang bersusah payah untuk agama. Tak ada jenis orang berdaya diri. Mana tak jumpa lah dalam syurga ni orang berdaya diri. Sebab ayat ini nak beritahu syurga Allah Ta'ala jadikan bagi pejuang kan? Orang tak berjuang tidak ada nasib dia dalam syurga. Mana-mana yang Allah akan masukkan kita dalam syurga, semua ada sifat juang. Juang maknanya mengutamakan agama lebih daripada lain-lain. Jadi Allah Ta'ala adakan jumlah seperti ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga mudah-mudah tidak ada sifat jual? Mana ada? Mana gitu? Mana ada ahli syurga? Cuba kita tengok. Ada ke seorang ahli syurga ni dulu masuk free ya? Tak ada gambar boleh take free. Tak ada gitu. Semua dalam jual apa? Sebab tu Allah Ta'ala adakan jumlah ni dekat dua kali. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sedangkan belum nyata lagi bagi Allah Ta'ala, belum nyata lagi bagi Allah Ta'ala mereka ini golongan-golongan betul-betul berjuang di kalangan kamu. Jadi nak masuk syurga aku ni biar nyata dekat Allah ni kami orang berjuang. Mana gitu? Dan belum nyata lagi bagi Allah Ta'ala kamu ni orang sabar dan perjuangan. Mana berjuang ni sampai mati, bukan sekat jalan. Jadi dua ni saja kalau nak masuk syurga. Jadi belum nyata lagi mereka ini adalah golongan yang betul-betul berjuang di kalangan kamu. Dan belum nyata lagi golongan ini sabar dalam perjuangan, mana tak berhenti berjihad untuk sebab agama sampai ke akhir hayat.
Dulu sahabat Nabi apabila dengar ayat-ayat jihad, ayat mati syahid maka nak lakah. Semua kita apabila kita dengar ayat syurga maka nak lakah. Tapi tayammum tu masalah. Tayammum apabila melakukan perkara jenis jihad infak ni memang ada keberatan. Sebab jiwa kita ni tidak suka kepada kesusahan. Jadi suka kepada kesusahan akhirat ni kerana ada kelebihan pahala akhirat. Jadi para sahabat pun sama seperti kita juga. Apabila diberitahu syurga maka naklah. Dan apabila diberitahu syurga bagi orang mati syahid ni, dia ni mati saja roh dia di atas syurga. Baki tu sekarang perkawalan. Dalam hadis sahih, dalam Quran pun, orang mati syahid ni apabila dia mati roh di atas syurga tu. Sehingga dia duduk dalam syurga tu, Allah sukanya kalau ada orang mukmin yang macam seperjuangan dengan dia akan menyusuli dia setelah mati masuk syurga tu. Apa yang keadaan yang akan dia alami di syurga tu Rasulullah beritahu isyarat saja dalam hadis sahih dia. Lepas tu perkara seterusnya tu kita tak boleh faham. Inilah sekarang tu saja. Jadi oleh kerana tu apabila kamu sebelum perang ni nak syurga dah, jadi apabila tu habis syurga apa kasih? Syurga dah ni mati ni syurga. Duk sahabat atas dunia kamu lama-lama mana gitu. Dunia kan susah. Kau ni semua masalah masuk asli syurga dah. Jadi walaqad kuntum tamannawna al-mauta. Dan sesungguhnya kamu pernah bercita-cita untuk mati syahid. Sebab boleh masuk syurga syurga. Bypass. Jadi sesungguhnya kamu telah bercita-cita untuk mati syahid. Karena dengan cara mati syahid ni kamu boleh masuk syurga terus. Min qabli an talqahu, sebelum kamu menghadapi kematian. Sebelum kamu menghadapi kematian ni munatin dah. Faqad ra'aitumuh, sedangkan lah ni kamu tengok dah. Memang asbab untuk kamu mati syahid ni dah ada depan. Tunggu apa lagi? Wa antum tanzurun. Hal kadang kamu tengok pun. Apabila bertemu dengan musuh, sama ada mati atau hidup. Jadi itu ada dalam hati perasaan ingin mati syahid. Masa tak tu dalam medan perang, lah ni tu kami nampak ni lah medan untuk mati syahid. Kamu jumpa, kamu sedang menghadapinya sekarang ni. Jadi kamu tengok pun ini mati syahid. Apa perlu takut? Dalam perang Uhud, Nabi berita mati. Kematian Nabi itu dikira satu berita mengejut. Betul tak? Berita ni tak boleh bakawan kadang-kadang. Orang ibu macam tak apa. Yang dulu lagi berita ni jarang mana jadi betul kadang-kadang. Berita besar pula tu. Kemarin kita dengar Sayyidina Osman dibunuh. Siapa Nabi pun tak kabur. Nabi pun tak tahu berita salah ni. Pakat baik anak mati lah. Tiba-tiba muncul Sayyidina Osman tak mati pun. Siapa berita palsu ni Nabi pun tak tahu. Kalau Nabi tahu dengan wahyu Allah Ta'ala turunkan wahyu, Nabi apa ni Sayyidina Osman dia nak mati pun. Apa perlu bai'ah untuk mati syahid? Jadi bai'ah mati syahid di kalangan Nabi dan para sahabat 1,400 tu kerana dengan berita mereka meyakini berita betul sedangkan palsu. Ini berita. Apabila dia bukan wahyu macam-macam jadi. Begitu juga dalam perang Uhud, berita Nabi mati. Allah Akbar. Dalam perang kalau dah Nabi belum mati. Apa akan jadi tahu agama tak habis lagi, Quran tak habis gitu kok. Kesilapan kita Nabi pun mati. Jadi berita Nabi mati ni lebih perik lagi daripada kalau biasa kita tak sampai hak bodoh kalau, tapi bila mati Nabi enggak ada lagi lah agama yang bila menyamakan akhirat. Masalah mati tu kecil bila mati masuk neraka tu masalah. Yang masalahnya Nabi mati. Berita kematian Nabi memberikan. Sampai di antara mereka kata apabila Nabi mati apa lagi tunggu. Orang munafik kata habis agama Islam, balik ke jadi asal. Orang munafik kata habis agama Islam, balik pada kejadian asal kita. Kita dulu Nabi wari lah ke mana gitu. Bapak kita dia ikut Nabi kan Nabi hidup. Nabi mati maka tak ada agama Islam. Dan berlaku gitu gini perasaan dalam hati sahabat Nabi tentang berita kematian Nabi. Sehingga Allah Ta'ala tu ayat Nabi mati berpelik apa? Sebab Nabi manusia. Agama Islam ni agama Allah. Allah tu yang agama tak mati. Takkanlah bila Nabi mati kamu pun murtad. Kamu pun ikut agama Nabi, kamu ikut agama Allah. Allah Ta'ala tegur dalam Quran. Walau berita ni berita bohong, berita palsu, tapi menggugak ke hati ramai sahabat Nabi. Seperti mana menggugak hati sahabat Nabi dan Nabi diri dalam masa Hudaybiyah. Ya kita akan baca betul.
Jadi oleh kerana itu, berita-berita seperti ini kadang-kadang cemaslah. Allah Ta'ala beritahu sebagai teguran orang mukmin. Maksudnya dalam agama Islam ni kita tidak bergantung pada apa. Kita hanya bergantung pada Allah Yang Maha Esa. Kita ikut Nabi kita kerana Nabi kita adalah pilihan Allah, Rasul Allah. Dan itulah tanda kebahagiaan dan tanda alamat kita diredai dan dikasihi. Asalnya Allah Ta'ala. Jadi sini beritahu, Allah Ta'ala beritahu, wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad itu melainkan ia satu orang rasul. Dia bukan Tuhan. Mana sini seorang rasul, yang ini tidak Tuhan. Jadi dia kena pasti mati. Qad khalat min qablihi rusulu, telah berlalu sebelum Nabi Muhammad, Nabi akhir ini rasul-rasul lain. Kamu pun tahu rasul lain itu mana yang kubur bakar. Afa'im mata, sekiranya Nabi Muhammad ni mati, awang kutilah, atau dia dibunuh oleh orang, mati biasa atau mati dibunuh. Adakah in qalabtum ala aqabikum, kamu nak tak tinggalkan agama Allah dengan sebab Nabi mati? Nabi boleh jadi mati biasa, Nabi boleh jadi mati dibunuh. Adakah dengan sebab tu in qalabtum ala aqabikum, kamu akan murtad seperti mana agama sebelum? Ingat, wa man yanqalib ala aqibai, siapa dia murtad ke belakang, tidak meneruskan perjuangan Islam, falan yadhurra Allah syai'an, dia tidak membahayakan Allah sedikit pun, tetapi dia membahayakan diri dia sedikit. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan balas golongan yang syukur pada Allah. Kemudian targhib pada jihad lagi. Kita takut mati ni benar kena bakar. Kalau tak mati jihad, mati ya sedih. Mati tu tak ada orang selamat lah. Lah ni kita kena fikir macam mana biar nyawa kita ni Tuhan ambil masa kita guna untuk agama dia. Jangan guna untuk dunia. Kalau guna untuk agama dia, bagi mati syahid. Kalau tidak, dia akan mati biasa. Mati biasa ni tak perlu masuk Islam. Bawa kafir mati kok. Jadi para sahabat, dia satu golongan yang memahami semua agama. Seperti mana dia sanggup menderita tu pada dia kenal agama, dia boleh menghabiskan masa penuh mana untuk agama, dia boleh guna harta benda untuk agama, tapi dia diberi kefahaman nyawa dia hak terakhir ni dia fikir macam mana dia akan guna nyawa dia untuk agama. Ini para sahabat, orang yang diberi kefahaman sangat mendalam. Tak silahlah dia kalau mati nyawa dia dicabut, pasal tu bukan untuk agama Allah. Dia sangat pasir. Berkesudahan nyawa yang paling berharga pada diri dia ni untuk dunia juga. Itu para sahabat yang faham agama Islam. Jadi oleh kerana itu, apabila kamu dalam ada perang, sebenarnya nyawa kamu akan diambil untuk agama. Tak perlu takut, tak perlu bimbang. Apabila nyawa kamu akan diambil untuk agama Allah, maka itulah satu kehebatan bagi nyawa yang tercabut atas dasar memperjuangkan agama. Itulah kehebatan. Jadi kenapa kamu kata, kamu fikir yang patutnya inilah kehebatan, kamu rasa ini satu kebimbangan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Dan tidak ada mana-mana jiwa dia akan mati melainkan dengan izin Allah. Mana tidak ada mana-mana jiwa dia akan mati melainkan dia akan mati dengan izin Allah. Kitabah muajjalah, suatu keputusan yang telah ditetapkan. Apabila kita biasa bernyawa, kita biasa satu hari akan mudah nak isap balik. Jadi kita akan berpindah pada alam yang sementara, ujian dan cobaan kepada tempat sebenar di syurga Allah Ta'ala. Jadi wa man yurid thawabad dunia, siapa dia duduk atas dunia saja, nu'tihi minha, kami bagi kepadanya dunia saja. Tapi wa man yurid thawabal akhirah, siapa dia nak dalam kehidupan dia ni akhirat, nu'tihi minha, kami akan beri kepadanya akhirat. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan balas kepada golongan yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada nikmat Allah. Allah Ta'ala beritahu lagi, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyun katsir. Jadi kalau kamu tidak berjuang dengan Nabi Muhammad SAW, tak ada Nabi dah. Nabi ni Nabi terakhir. Kalau kamu tak jadi penyokong dia, kamu tidak hebat. Sebab Nabi-Nabi lain dulu, penyokong-penyokong dia mati bersama-sama Nabi. Mereka golongan dia kira golongan yang sangat hebat insya Allah Ta'ala. Pejuang yang mati bersama Nabi ni memang hebat. Jadi Nabi ni sekali yang tinggal. Nabi Muhammad SAW ni Nabi terakhir. Kalau kamu tak ingin berjuang mati di belakang dia, tidak ada lagi kehebatan untuk kamu. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wa ka'ayyin min nabiyyin, ramai mana Nabi qatala ma'ahu ribiyyun katsir, yang berperang bersama dengan dia, ribiyyun katsir, ahli-ahli Allah yang sangat ramai. Ribi mana orang yang mana
beriman pada Allah, atas mentauhidkan Allah dan menegakkan syariat Allah, mereka berjual. Sangat ramai. Jadi ramai Nabi-Nabi yang berjual bersama dia, ahlillah yang sangat ramai. Fama wahanu lima asabah. Mereka tidak rasa lemah semangat pun terhadap musibah yang menimpa mereka di jalan Allah Ta'ala. Wa ma dha'ufu, dan hati mereka tidak hilang, tidak rasa lemah. Fama wahanu, mereka tidak hilang semangat, tidak lemah semangat terhadap musibah yang menimpa mereka di jalan Allah. Wa ma dha'fu, dan tubuh badan mereka juga tidak merasa lemah. Dan wa mastakanu, dan mereka tidak tunduk pada kafir. Tubuh badan mereka tidak tunjuk lemah, dan mereka tidak tunduk pada kafir. Yang tiga, lemah semangat, lemah tubuh badan, dan tunduk pada kafir. Jadi mereka tidak lemah semangat apabila menimpa mereka musibah di jalan Allah, dan mereka tidak tunjuk lemah tubuh badan mereka, dan mereka tidak tunduk pada kafir. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat suka dengan hamba yang sabar seperti ini. Wa ma kana qauluhum, dan tidaklah ucapan mereka ketika musibah, illa an qalu, mereka akan berkata, mereka akan berdoa, Rabbana wa ila kami ighfir lana dhunubana, tolong ampunlah dosa kami, wa israfana fi amrina, kesilapan dan kesalahan kami, kecuali kami dalam urusan agama kami atau dunia kami, wa tsabbit aqdamana, dan teguhlah kaki kami dalam menghadapi musuh, wa surna, dan bantulah kami ala qaumil kafirin, ke atas kaum yang kafir. Dengan sebab doa mereka, Allah bagi keteguhan. Namanya tubuh kita lemah, namanya perasaan kita diganggu, tapi apabila doa pada Allah, Allah akan beri kekuatan. Jadi senjata paling hebat sekali adalah doa mukmin. Fa'atahumullah, lalu Allah Ta'ala beri kepada mereka thawabad dunia wa husna thawabil akhirah, balasan di dunia ini lagi, dan sebaik-baik balasan nanti di akhirat. Ikuran daripada dia teguh dengan sebab dia berdoa pada Allah, Allah bagi keteguhan hati dia, Allah Ta'ala bagi kekuatan pada tubuh badan dia, dan Allah Ta'ala bagi kehebatan dia tidak akan tunduk pada musuh dia. Lalu Allah Ta'ala bagi ganjaran dunia dan akhirat. Wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah Ta'ala sangat suka hamba-hamba yang memiliki hati yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'alna akhiratan khairan min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا.